Tetapi di Malaysia ni malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi memang betul sama sekali apa yang disampaikan. Nora sebagai orang Malaysia sangat-sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh profesor tersebut. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So seperti biasa guys, untuk kalian semua yang menonton video Nora ini, Nora akan sentiasa mendoakan untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okay guys, so terima kasih semua kerana anda telah pun masuk dan menonton video Nora ini. Thank you so much. Dan buat pertama kali yang masuk ke channel Nora ini dan menonton video Nora ini, okay, terima kasih Nora ucapkan dan selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Nora ini untuk berikan lagi Nora semangat untuk Nora update lagi konten-konten reaction just for you guys. Okay, so guys, terima kasih semua. Dan untuk video reaction kali ini, Nora nak react video daripada channel Sinar Harian. Okay, untuk pengetahuan kalian semua, okay, channel Sinar Harian ini adalah channel yang memaparkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa yang berlaku di dunia ini, ya guys, ya. Okay, jadi untuk kali ini, di mana kita tahu sekarang ni telah pun hangat diperkatakan, ya, mengenai bahasa rasmi yang sekarang ini tengah hangat diperkatakan, bahasa rasmi Asian, ya, sama ada bahasa Melayu yang ingin digunakan adalah bahasa Indonesia ataupun daripada bahasa Malaysia. Okey, macam tu kan. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut, ya guys, di sini Nora ada ternampak satu video di mana ini adalah video satu program yang membincangkan mampukah bahasa Melayu tawan Asian. Macam tu. Ini adalah kupasan, ataupun penjelasan daripada seorang profesor. Dan di sini tajuk videonya adalah warga Malaysia tapi tak pandai bahasa Melayu. Wow, bagaimana tu kan penjelasan dia dan penerangan yang akan diberitahu. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut guys, jom kita semak video ini sama-sama dan kita mendengar sehingga habis, ya. Okay, so let's go. Secara peribadilah, pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu tu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar Malaysia. Ya, secara peribadi itulah pegangan saya, bahawa dengan izin, charity begins at home. Maknanya apa-apa yang baik tentang bahasa Melayu itu sepatutnya bermula di dalam negara kita terlebih dahulu, iaitu kita mementingkannya, kita memantapkannya dan segala macam yang lain. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Dan bukan kita tidak ada. Selepas merdeka, kita membina legasi baru. Tetapi kita juga yang meruntuhkannya, antaranya PPSMI dan segala macam yang lain. Tetapi di Indonesia, legasi itu yang lampau itu, ya, kita semua bercakap tentang apa legasi lampau. Tetapi setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara, mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara. Tetapi di Malaysia ni malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Ya, betul. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? Jadi saya kira kita harus selesaikan masalah di dalam negara
terlebih dahulu sebelum kita mau menyebar luaskan bahasa Melayu tu ke tempat-tempat lain. Saya kira selagi di dalam negara kita itu bahasa Melayu tak dihormati oleh anak watannya sendiri, saya kira agak sukarlah untuk orang-orang luar ingin menghormati bahasa Melayu versi kita. Ya, betul. Okey guys, so itulah dia penerangan dan juga orang kata tu penjelasan yang kita dengar daripada profesor itu tadi. Okey, beliau mengatakan yang ada di kalangan sebenarnya warga Malaysia sendiri pun tidak tahu ya guys bertutur dalam bahasa Malaysia dengan fasih dan betul ya guys kerana kebanyakan daripada anak muda Malaysia sendiri di Malaysia ni lebih menggemari menggunakan orang kata tu bahasa Inggeris ya guys di dalam kehidupan seharian mereka, okey, berbanding dengan bahasa Melayu itu. Okey, dan ada juga sebahagian daripada itu, okey, mereka mencampurkan ataupun orang kata tu mixkan language, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam orang kata tu perbualan ataupun percakapan mereka seharian ya. Okey, jadi memang betul apa yang disampaikan oleh profesor itu tadi. Okey, jadi seharusnya bahasa Melayu untuk Malaysia ini harus diperkuatkan lagi orang kata tu martabat bahasa Melayu Malaysia ni dalam negara Malaysia sendiri sebelum dijadikan orang kata tu bahasa rasmi Asian. Okey, jadi memang betul sama sekali apa yang disampaikan. Nora sebagai orang Malaysia sangat-sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh profesor tersebut. Okey, dan tidak hairan juga kalau kita lihat bahasa Indonesia sendiri sangat-sangat orang kata tu di martabat sangat tinggi di kalangan rakyat Indonesia, di mana kita sendiri boleh nampak yang banyak orang luar negara sendiri, iaitu orang-orang putih, orang-orang luar negara, orang asing, bule dan sebagainya, banyak menguasai bahasa Indonesia lebih daripada bahasa Malaysia. Jadi bagi Nora sebenarnya tak kisah, okey, bahasa Melayu Malaysia ataupun bahasa Melayu Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Asian, bagi Nora tak kisah yang mana satu, okey, yang akan jadi bahasa rasmi Asian. Yang penting kat sini adalah persahabatan ya guys persahabatan di antara dua negara ini di mana kita perlu lebih terapkan lagi orang kata ikatan silaturahim antara dua negara dan juga toleransi dan tanggungjawab ya guys yang Nora rasa itu yang lebih penting di mana jika berlaku sebarang orang kata tu musibah dan sebagainya ataupun sesebuah negara mengalami kesulitan, maka dua negara ini akan bergabung dan saling bantu-membantu antara satu sama lain, dan orang rasa itu yang lebih penting ya guys Jadi untuk bahasa rasmi Asia ni sebenarnya kita mendukung sebenarnya dua-dua bahasa ini. Okey, bagi Nora dua-dua bahasa ini adalah bahasa yang terbaik. Okey, bahasa Melayu Indonesia dan juga bahasa Melayu Malaysia. Tapi seperti yang kita dengar apa yang disampaikan oleh Prof itu sendiri, dan seharusnya untuk bahasa Melayu Malaysia ni perlu lebih lagi dipertingkatkan lagi lah dia punya martabat dia tu, bahasa dia tu. Okey, jadi Nora rasa itu saja yang boleh Nora sampaikan untuk video reaction Nora kali ini, yang boleh Nora react. Okay, thank you so much semua. Dan jikalau ada salah silap yang Nora sampaikan, okay, Nora minta maaf terlebih dahulu. Dan guys, jangan lupa guys, okay, sentiasa stay positif, okay, tak mau kucam-kucam, okay. Dan kita berikan komentar yang baik-baik saja, okay. So guys, sampai sini saja videonya. Thank you so much yang menonton sehingga habis, dan jangan lupa untuk subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah, okay. So sampai sini saja videonya, dan berjumpa kita guys dalam next video reaction yang akan datang. So assalamualaikum semua, bye bye.